Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. صدق الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Rukun-rukun sembahyang. Orang yang memelihara dan mendirikan sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasul-Nya semestinya mengetahui dan mengerjakan segala rukunnya. Baik, hari ini kita masuk membicarakan tentang rukun-rukun sembahyang. Bukanlah bermakna kita tak tahu tentang rukun-rukun sembahyang. Kita pun setiap hari sembahyang. Namun bila kita baca kitab sebegini, sebenarnya kita mengulangi, kita buat revision lah dan juga mentahqiqkan. Mentahqiqkan ni maknanya menguatkan kefahaman kita tentang perkara-perkara yang kita dah tahu sebenarnya. Sebab sebagai da'i, sebagai pendakwah, kita akan menemui berbagai-bagai ragam dan rupa orang-orang yang kita dakwahkan. Mungkin ada yang baru nak belajar sembahyang, mungkin ada yang dah lama sembahyang tapi dah tinggal sembahyang. Mungkin ada yang tak berapa sure tentang sembahyang, tak berapa pasti tentang sembahyang dan sebagainya. Maka kitalah sebagai para pendakwah mestilah memiliki ilmu-ilmu fardu ain ni untuk kita bantu untuk kita pandu anak-anak usrah kita ataupun mad'u kita lah. Baik, jadi maknanya untuk sembahyang ni kita mestilah tahu tentang rukun. Kena belajarlah dan kena tahu itu adalah rukun. Sebab bila rukun dia mesti dibuat, tak boleh tidak. Dan bukan sekadar tahu, kena laksanakan menurut ilmu tu. Kan, kena mengerjakan, melaksanakan rukun itu menurut ilmu dia. Bukan sekadar meniru-niru, tapi maknanya beramal berdasarkan ilmu. Baik, rukun sembahyang adalah ibarat sebahagian daripada kejadian sembahyang. Maknanya dianya adalah satu juzuk daripada kejadian, ataupun bahasa mudah kita faham ni orang kata body je lah, body sembahyang. Body sembahyang tu maka rukun adalah dia punya juzuk dia. Yang termasuk dalam batang tubuhnya, dalam batang tubuh sembahyang, ataupun disebut sebagai mahiyah. Mahiyah ni maknanya perkara pokok lah. Mesti ada. Tak boleh tidak ada. Kalau tidak ada, maka tidak sah sembahyang. Yang mana tidak dapat ditampal dengan sujud sahwi. Maknanya kalau katakan terlupa, tak ditampal dengan sujud sahwi, maka tak boleh. Tak boleh. Sujud sahwi ni dia boleh menampal kalaulah contohnya terlupa rakaat, kan? Terlupa rakaat. 3 rakaat ke 4 rakaat, 2 rakaat ke 3 rakaat, kan? Itu bila dah terlupa maka kita tambahkan rakaat. Contohnya kalau kita sembahyang zuhur, biasanya kita sembahyang zuhur lah. Sembahyang zuhur. Kalaulah tak ikut jemaah, biasanya kes sembahyang zuhur tak ikut jemaah, sembahyang seorang-seorang kat bilik, kat rumah.
Masa sembahyang Zuhur ni biasa yang terlupa rakaat ni. Sebab ingat nak makan lah, ingat nak tidur lah, ingat kuliah lah, macam-macam. Jadi kita dah sembahyang 4 ke 3, maka ambil 3 lah. Bila dah apa tanda syak? Syak ni maknanya kita dah terhenti sampai tak tahu nak terus ke, nak terus tambah ke, nak 3 ke, nak 4. Mana macam dah terhenti lah sembahyang tu. Jadi masa dah keadaan begitu, itu dah masuk syak lah. Bila syak maknanya tambah 1 rakaat, ataupun ambil benda tu kalau antara 3 dengan 4, ambil rakaat ketiga lah. Ambil rakaat ketiga, kemudian teruskan sembahyang, tambah masuk 4 rakaat. Kemudian lepas tu sujud sahwi. Walaupun masa tu mungkin sebenarnya dah masuk rakaat keempat, tapi kita ambil rakaat ketiga. Kemudian sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Itu sujud sahwi. Sujud sahwi ni juga disunatkan kalaulah kita contohnya tertukar tempat. Tertukar tempat bacaan. Contoh apa? Bacaan Fatihah. Fatihah ni patutnya masa berdiri kan. Tiba-tiba kita dah baca Fatihah. Contoh rakaat pertama baca Fatihah masa berdiri. Tiba-tiba masa rokok kita baca Fatihah lagi. Dalam rokok baca Fatihah. Punyalah khayal dalam sembahyang kan. Tengah rokok baca Fatihah. Maka itu dah kes tertukar tempat. Rukun qauli tapi tertukar tempat. Syaratnya masa berdiri tadi dah baca Fatihah lah. Masa berdiri tadi dah baca Fatihah. Maknanya maka ketika itu bila dah terbaca pula sekali lagi Fatihah masa rokok, maka sunat sujud sahwi. Sebab sujud sahwi sujud terlupa. Ataupun bacaan-bacaan yang sunat. Bacaan-bacaan yang sunat. Contoh apa? Contoh kita sembahyang, kita rokok, kita baca tasbih masa sujud. Ataupun masa sujud kita baca bacaan masa rokok. Itu bacaan yang sunat, tapi tertukar tempat. Maka itu pun sunat sujud sahwi. Dan juga meninggalkan sunat-sunat abad. Itu kita akan bincanglah apakah dia sunat abad. Antara contohnya tahiyat awal. Tahiyat awal. Ini pun selalu berlaku. Sebab rakaat kedua terus bangun. Maknanya kalau katakan dah rakaat kedua tiba-tiba terus bangun, dah masuk rakaat ketiga baru teringat, terlupa baca tahiyat akhir awal, maka jangan duduk, teruskan sembahyang. Kalau duduk batal. Sebab dia sunat. Dia sunat, maka kalau duduk balik batal. Begitu, tapi lain kes kalau katakan dah rakaat keempat. Rakaat keempat contohnya kita bangun. Contoh jadi imam kan, lepas rakaat keempat tu kita bangun tambah 1 rakaat, masuk rakaat kelima pula, tiba-tiba teringat, walaupun dah berdiri ketika itu tiba-tiba teringat ni dah masuk rakaat kelima ni, maka masa ketika itu imam boleh duduk semula. Boleh duduk semula sebab dia dah tahu dia salah, maka dia kena duduk. Tambah kalau makmum belakang tak boleh ikut lah. Makmum kalau tahu benda tu salah tak boleh ikut. Jadi maknanya itu berbeza sebab tahiyat akhir, mana kalau duduk dah terlebih 5 rakaat, duduk itu tak ada masalah. Itu tak membatalkan sembahyang. Tapi kalau katakan rakaat kedua terus bangun rakaat ketiga teringat tak baca tahiyat awal, maka tak boleh duduk. Kalau duduk jadi batal. Itu kena fahamlah. Sujud sahwi, tak boleh tampal. Kalaulah rukun tak dilakukan. Dan juga tidak boleh ditampal dengan segala sunatnya. Apa maksudnya? Segala sunat-sunat dalam sembahyang lah. Kita buat sembahyang ni, yang rukun-rukun, kemudian yang sunat-sunat ni kita tambah. Tujuannya apa? Untuk menampal. Bukan menampal rukun yang tertinggal, tapi untuk menampal tak khusyuk kita dalam sembahyang. Khayal dalam sembahyang contohnya. Khayal dalam sembahyang, tak khusyuk dalam sembahyang, ingat bola lah, ingat makan lah, ingat nak kahwin lah. Tahun depan nak kahwin bulan 1 lah kan, contohnya kan. Teringat dalam sembahyang sampai. Maknanya bila kes-kes begitu, maka bolehlah ditampal dengan dengan sunat-sunat dalam sembahyang, sunat hilaah lah terutamanya.
Contohnya angkat tangan masa takbiratul ihram, baca surah lepas Fatihah, baca bacaan lepas baca bacaan tasbih ketika rukuk, doa antara dua sujud dan seumpamanya lah. Itu semua sunat-sunat yang boleh menampal juga. Tapi menampal kekurangan kita disebabkan kurang khusyuk, khayal dan sebagainya. Baik, jadi sunat-sunat tak boleh menampal rukun. Itu kena faham. Apa yang dapat ditampal dengan sujud sahwi dinamakan sunat ab'ad. Ini kita sebut tadi. Dan yang tidak ditampal dengan sujud sahwi dinamakan sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni tak perlu ditampal lah. Kalau tertinggal tak perlu ditampal dengan sujud sahwi. Itu dia. Sunat hay'ah ni sunat untuk mencantikkan, untuk comelkan semayang kita. Itu hay'ah. Hay'ah ni makna keadaan semayang. Baik. Rukun semayang itu 13 perkara. Ini wajib kita hafal lah. Wajib kita hafal sebenarnya. Ini fardu ain dan wajib kita tahu setiap satu. Setiap satu kita wajib tahu fardu ain dan wajib kita lakukan dalam semayang. Sebab dia rukun. Dilaksanakan dengan sempurna. Itu nama rukun. Yang pertama daripada 13 perkara yang merupakan rukun semayang ialah niat. Niat ialah qasad melakukan sesuatu amalan disertai dengan mula mengerjakan amalan dan tempatnya di dalam hati. Okay, niat ni ini niat dalam konteks istilah semayang. Niat dalam konteks istilah dalam semayang. Maknanya yang mana niat dalam semayang ni kedudukannya mestilah dalam tempoh takbiratul ihram. Takbiratul ihram dan tempatnya di hati. Sebab dia melibatkan qasad. Qasad ni mana kesengajaan kita untuk melakukan amalan tu. Itu dalam hati. Tapi maknanya katakanlah kita daripada rumah, daripada bilik ke, daripada rumah nak pergi semayang. Itu pun niat juga. Tapi niat nak pergi semayang. Niat nak semayang. Itu niat juga. Tapi niat begitu tak dikira dalam konteks istilah niat dalam rukun semayang tu sendiri. Niat kita nak semayang tu, itu kat situ kita kena ada keikhlasan jugalah. Niat semayang ni sebab apa? Kerana Allah. Niat nak semayang. Bukan kerana nak dapat pujian manusia aku pergi masjid. Ni kena pergi masjid ni nanti kan orang kata apa pula pada aku kan. Aku ni pimpinan jemaah, tak pergi semayang jemaah kat masjid kan orang kutuk. Jadi maka kita pun pergi. Masa tu niat kita tu niatlah, tapi niat nak semayang yang bercampur dengan riak. Wala'iyazbillah. Maknanya situ niat tu dikira tak ada pahala lah. Tak ada pahala. Sebab apa? Dirosakkan dengan adanya riak tu sendiri. Riak ni ikutkan dosa besar. Dosa besar dari segi kerohanian lah. Sebab dia maknanya niat nak beramal kerana yang lain daripada Allah. Kerana nak pujian manusia, nak kedudukan dan sebagainya. Tapi dalam konteks perbahasan fiqh, niat yang begitu tidak dikira sebagai niat yang mengesahkan semayang. Setengah berpandangan itu hanya dikatakan keazaman, azam dia. Dan keazaman dia. Azam nak pergi semayang kan. Jadi niat yang mengesahkan semayang ni, yang menjadi rukun dan semayang ialah berlaku di antara takbiratul ihram daripada huruf alif ataupun hamzah qata, hamzah wasal pada Allah tu. Allah tu kan kalimah Allah tu kan yang macam alif tu disebut sebagai hamzah wasal sebenarnya. Kalau kita lihat dia ada alif, kemudian dia ada sad kecil kat atas, itu hamzah wasal. Jadi bermula daripada situ, daripada a tu. Daripada Allah itu tempoh sehinggalah bar. Bara mati atas bar.
situlah tempoh yang dikatakan niat dalam sembahyang yang mesti disebut, yang mesti dicetuskan dalam hati, di dalam hati. Itu yang dikatakan qasad. Qasad ni maknanya suatu cetusan dalam hati kita menyengajakan perbuatan tu. Dia dikatakan qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Qasad untuk melakukan sesuatu amalan yang disertai dengan mula mengerjakan amalan. Maknanya qasad memulakan sembahyang, melakukan ibadah sembahyang, disertai dengan perbuatan disertai dengan takbiratul ihram tu. Maknanya mula mengerjakan, sebab sembahyang ni dia bermula daripada takbiratul ihram. Bukannya angkat tangan tu, yang ucapan tu, itu dikatakan takbiratul ihram, takbir yang menegah segala perkara-perkara yang di luarnya boleh, tapi bila masuk sembahyang dah tak boleh. Contohnya apa? Makan, minum, bercakap dan sebagainya yang luar sembahyang boleh. Tapi bila takbir je, maka perkara itu tak boleh. Itu yang dikatakan takbiratul ihram. Dan tempat niat di dalam hati, di dalam hati. Bagi sembahyang 5 waktu, cara niatnya adalah diqasadkan dengan hatinya. Tengok, perhatikan. Yang dia refer sekarang ni ialah sembahyang 5 waktu. Bagaimana cara niatnya? Adalah diqasadkan dengan hatinya hendak mengerjakan sembahyang. Maknanya diqasadkan maknanya kita menyengajakan dalam sembahyang. Kita tahu kita berdiri ni, angkat takbir tu kita nak sembahyang. Usalli tu kan, usalli tu lah. Kalau dalam bahasa Arab, usalli maknanya aku sembahyang. Usalli ni maknanya aku sembahyang. Setengah ulama memasukkan sengaja aku sembahyang. Nak tunjukkan qasad. Qasad ni satu perkara yang dibuat secara sengaja, bukan secara tak sengaja. Contohnya, katakanlah kita berdiri kita menghadap kiblat, kemudian kita takbir Allahu Akbar, tapi tak ada niat. Kita hanya Allahu Akbar, dalam hati tak berniat pun nak sembahyang. Tak ada niat pun sembahyang, tak ada niat pun usalli, tak ada niat pun aku sembahyang, aku sengaja sembahyang. Maka perbuatan tu tak dikira sembahyang lah. Sebab tak ada kesengajaan untuk sembahyang tu sendiri. Maka qasad ialah kesengajaan. Dengan hati hendak mengerjakan sembahyang. Itu yang sebut usalli, aku sengaja aku sembahyang. Bukan tak sengaja. Kalau tak sengaja tak sah. Contoh kata-kata tengah-tengah duduk-duduk tiba-tiba bangun Allahu Akbar, tak ada niat pun, saja yang berdiri Allahu Akbar, maka itu bukan dikatakan disengajakan. Itu kena faham. Jadi yang pertama unsur niatnya mestilah ada qasad. Yang pertama unsur niat mesti ada qasad. Kemudian dita'arudkan fardunya, dita'arudkan fardunya. Jadi setengah-setengah guru, setengah-setengah ustaz lah, dia sebut ta'arad, Jadi yang Habib lebih suka gunakan ta'arud, itu asal bahasanya. Jadi ta'arudkan fardunya. Apa maknanya dita'arudkan fardunya? Maknanya ditentukanlah. Ditentukan sembahyang tu. Sembahyang tu maknanya fardu ataupun sunat. Tapi dalam konteks kita sekarang bincang adalah tentang waktu sembahyang. Jadi dita'arudkan fardunya. Maknanya fardu lah. Ini bukan sembahyang sunat, ini sembahyang fardu. Kalau katakan kita sembahyang sunat, dita'arudkan sunatnya. Kenalah dita'arudkan sunatnya. Tapi yang ini oleh kerana fardu, maka kena sebut fardu. Kena cetus dalam hati, tahu dalam hati ini sembahyang fardu. Aku sembahyang fardu. Bukan sembahyang sunat. Kalau kita katakan saja aku sembahyang zuhur, tak boleh. Sebab zuhur tak tahu. Zuhurnya, sebab zuhur ada dua. Satu sembahyang sunat dia. Satu lagi ada sembahyang fardu dia. Jadi sebab itulah kena dita'arudkan. Ta'arudkan maknanya kena
diarahkan. Okey. Diarahkan fardu. Diarahkan pada fardu. Dan ditakyinkan ataupun boleh juga disebut ditaayunkan, ataupun ditakyinkan. Apa makna ditakyinkan? Maknanya ditentukan waktunya tu apa. Ditentukan waktu apa. Sebab sembahyang 5 waktu ni ada 5 waktunya. Jadi kena tentukanlah sembahyang ni sembahyang apa. Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Ini untuk kes sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Jadi kat sini kita nampak ada 3 lah komponen, 3 unsur penting yang dikatakan niat yang mengesahkan, yang menjadi rukun dalam sembahyang. Niat yang menjadi rukun dalam sembahyang. Ini bukan cerita niat yang sebelum sembahyang. Itu niat sebelum sembahyang. Itu lain lah. Sekarang ni ialah yang menjadi rukun dalam konteks sembahyang fardu 5 waktu. Jadi mesti ada 3 unsur ni, iaitu qasad, yang kedua ta'arud, dan yang ketiga ta'yin. Maka qasad, ta'arud dan ta'yin itu dinamakan niat. Itulah yang dinamakan sebagai niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya seamalan itu sah dengan niat. Sebab itulah niat ni penting. Sebab sebenarnya niat ni dia satu segi dia orang kata mind setting lah. Kita mind setting. Maknanya masa kita takbir tu kita dah set dalam kepala kita, dalam hati kita, aku sembahyang. Bila kita setkan begitu, maknanya kita potong semua. Kita potong yang lain. Potong hubungan kita dengan manusia. Kita putuskan hubungan dengan harta, putuskan hubungan kita dengan dunia, dengan nafsu dan sebagainya. Mana kita set minda kita, aku sembahyang, aku tengah sembahyang. Kan? Itu penting. Kat situlah sebenarnya bermulanya khusyuk. Kalaulah ketika niat tu kita tak ada ni kan, tidak setkan dalam diri kita bahawa aku sembahyang, maka situlah akan masuk macam-macam. Itu kena faham. Maka ketiga-tiga ini hendaklah hadir ketika takbiratul ihram, hadir dalam hati kita. Bukannya kita lafaz dalam hati. Kan kita boleh cakap dalam hati kan. Semua orang boleh cakap dalam hati kan. Bercakap dalam hati. Contohnya kita cakap dalam hati, aku malam ini nak datang, nak hadir kuliah Abi. Itu kita cakap dalam hati kan. Tapi kalau kita katakan siapa tadi, siapa jadi pengurusi awal-awal tadi? Iman, bukan Iman, siapa tadi? Katakan dia tiba-tiba dia teringat, alamak malam ni kuliah Habib, Abang Izzat suruh ni kan, suruh ganti tempat dia, suruh handle kan. Jadi masa mula-mula tercetus tu, teringat tu kan, teringat tu yang itu sebenarnya yang dikatakan qasad. Teringat, maknanya cetusan hati tu. Benda tu yang sebenarnya niat, bukannya lafaz kalimah-kalimah yang kita tuturkan dalam hati. Itu hanya lebih pada nak membantu sebenarnya, kan, membantu hati kita. Tapi sebenarnya ialah cetusan niat dalam hati. Maknanya terlintas dalam hati kita ni, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu zuhur, cukup dah. Aku sembahyang fardu zuhur, cukup dah. Senang je niat ni. Kecuali lah kalau jadi imam, sebutlah jadi imam, ataupun jadi makmum lah. Itu perbahasan lain. Tapi maknanya poin pentingnya, dia mesti ada 3 unsur tadi. Aku sembahyang, lepas tu fardu, apa waktunya? Zuhur, asar, maghrib dan seumpamalah. Itu yang dikatakan niat, takrif niat dalam bab rukun sembahyang. Dalam bab rukun sembahyang. Cuma bila kita sembahyang, contohnya mula baca Fatihah, mula baca surah, kat situ boleh masuklah perkara yang merosakkan keikhlasan. Boleh masuk. Mungkin ketika niat tu kita ikhlas, bersih lillahi ta'ala kan. Tapi bila mula baca Fatihah, tambah kita imam kan, imam suara sedap, tu boleh qari kan. Banyak ada ilmu taranum lagi kan. Kita pun lenggang-lenggukkan bacaan dengan niat apa, supaya orang memuji. Situ dah campur dengan riak contohnya. Baca surah panjang-panjang dengan niat
Biar orang kata hebat imam ni, baca surah panjang-panjang. Siapa anak siapa Benda tu bermain dalam hati kita, maknanya itu dah bercampur dengan riak. Itu dah merosakkan keikhlasan sembahyang tu secara keseluruhan lah. Itu dia. Tapi katakanlah tiba-tiba kita sedar, kemudian kita istighfar dalam hati, kita minta Allah Ta'ala balikkan semula hati kita pada sembahyang, kita balik pada khusyuk, itu kita akan dapat baliklah pahala sembahyang tu. Tapi yang bahagian yang bercampur tadi dengan riak, itu kosong lah, tak ada pahala. Itu yang kena faham. Jadi dalam bab niat ni, niat rukun dalam sembahyang ni memang biasanya orang ikhlas lah, tak campur lain. Tak ada campur dengan lain. Niat ikhlas betul-betul nak sembahyang. Baik. Bagi sembahyang Jumaat ditambah perkataan imam, bagi imam, dan perkataan makmum bagi makmum. Kerana apa? Kerana sembahyang Jumaat itu disyaratkan berjamaah. Sembahyang Jumaat disyaratkan berjamaah. Dari awal sembahyang lagi, daripada awal sembahyang. Maknanya mesti masukkan dalam niat tu jadi imam ataupun jadi makmum. Imaman ataupun makmuman. Baik, timbul persoalan, boleh tak kita masa sebelum niat ni kita lafazkan niat kan. Dalam mazhab Syafi'i dihukumkan sunatlah. Usalli fal asri, usalli fal subhi dan sebagainya. Jadi benda itu sunat, walaupun mazhab-mazhab lain anggap benda itu tidak sunat. Nabi tak buat kan. Nabi tak buat. Jadi kita jangan jangan tension lah bila orang kata benda ni bid'ah kan. Memang suatu, tapi tak semua benda yang Nabi tak buat suatu yang salah, itu kena ingat. Sebab dalam fiqh ni dia punya perbahasan hukum ni ialah wajib, sunat, makruh, dan juga harus, jaiz. Maknanya itu perbahasan fiqh. Itu yang kita kena faham. Dia bukan soal sunnah ke ataupun bid'ah. Itu dalam bahasa fiqh juga, tapi dalam lainlah, bahasa yang lain. Jadi di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan benda ni sunat sebab membantu hati kita untuk berniat, supaya hati kita daripada awal boleh fokus, jangan ingat lain, bantu hati untuk berniat, maka berniat melafazkan untuk bantu niat dalam hati. Jadi boleh tak kita lafaz niat dalam bahasa Melayu? Usalli tu kita ganti saja aku sembahyang fardu zuhur, jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Boleh tak kita lafaz niat dalam bahasa Melayu? Jawabnya apa? Jawabnya boleh lah kan. Sebab kita usalli tu pun, kita baca usalli pada asri arba'ah rakaat adaan makmuman lillahi ta'ala. Tapi dalam hati kita niat apa? Niat Arab ke? Dalam hati kita niat Arab ke niat Melayu? Niat Melayu juga kan. Ada orang budak Mi'raj ni semayang dalam hati niat bahasa Arab, ada? Adli niat bahasa Arab dalam hati aja. Tak ada Melayu ke Ustaz? Lapa-lapa usalli dia orang Kedah dalam hati dia pun cakap Kedah kan. Itu dia. Kalau orang Kelantan dalam hati pun cakap Kelantan. Jadi maknanya kalau niat tu memang boleh je kalau lafaz tu dalam bahasa Melayu. Cuma yang tak bolehnya orang Melayu lah. Orang Melayu kan pelik lah. Apa ni? Niat bahasa Melayu ni. Bukan niat pun, lafaz niat. Itu kena faham. Jadi dalam hati tu ikut bahasa hati masing-masing lah. Cuma benda ni habis kaya timbul kan. Kalau nak buat tu pandai-pandai tanggung lah. Orang akan pelik ni, ilmu mana ni, hang belajar mana kan. Baik. Jadi kalau sembahyang Jumaat wajib ditambah dengan imaman dan juga makmuman, sebab syarat berjamaah syarat sembahyang Jumaat mesti dah berjamaah. Bagi orang musafir yang bersembahyang qasar, ditambahi qasar kerana disyaratkan niat qasar dalam takbiratul ihram. Itu kalau nak qasar, nak memendekkan sembahyang 4 rakaat, contohnya zuhur dan juga asar dan juga isya. Kalau nak qasarkan, mesti dalam takbiratul ihram juga. Maknanya aku sembahyang fardu zuhur
saja aku sembahyang fardu zuhur, dikasarkan. Dikasarkan, kena sebut dikasarkan. Tapi kalau nak jamak, itu tengok. Kalau katakan nak jamak, nak jamak takhir, jamak takdim lah. Asar ke waktu zuhur. Angkat takbir Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu zuhur, kasar. Kita tak masukkan jamak takdim, itu tak apa. Kita tak masukkan jamak takdim dalam takbiratul ihram, itu tidak mengapa. Sebab syarat berniat jamak takdim ni boleh dilakukan, boleh diniatkan sebelum salam. Maknanya kita sembahyang zuhur, contohnya kita kasarkan juga 2 rakaat. Jadi sebelum salam tu kita niat nak jamak takdim. Asar masuk ke waktu zuhur, itu boleh. Tapi kalau yang kasar tadi mesti dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram. Tuh, faham Okey. Kalau musannif rahimahullahu taala bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu atau yang mempunyai sebab, maka syarat niatnya hanya 2 perkara, iaitu pertama qasad dan keduanya ta'yin. Seperti sunat subuh, sunat 2 hari raya dan sunat gerhana. Apa maksud dia? Ini sembahyang yang ada waktu. Sembahyang ada waktu ni contohnya sembahyang rawatib lah. Sembahyang rawatib, sembahyang duha contohnya pun ada waktu. Kan? Sembahyang Aidil Fitri pun ada waktu. Aidil Adha pun ada waktu. Ini semua sembahyang ada waktu. Sebab itulah kalau kita nak sembahyang qabliyah zuhur, tak boleh lah kita sembahyang masa asar. Kena waktu masa sebelum sembahyang fardu zuhur lah. Kena sembahyang qabliyah zuhur kan. Ataupun sembahyang sunat yang ada sebab. Contohnya gerhana bulan, gerhana matahari kan. Ini semua sembahyang yang ada sebab. Dan ada sebab-sebab tertentu kan. Okey. Jadi dalam kes yang begini, sembahyang sunat yang begini, cukuplah dengan qasad saja aku sembahyang, dan juga keduanya ta'yin, ditakyinkan. Maknanya apa waktunya. Contohnya saja aku sembahyang sunat subuh contohnya. Saja aku sembahyang sunat gerhana matahari. Cukuplah tu. Maknanya dia cukup dengan qasad dan juga ta'yin. Sembahyang, lepas tu sembahyang tu untuk waktu apa ataupun sebab apa. Sebab istisqa, sebab gerhana matahari ke, kerana Aidil Fitri ke, kerana sebab Aidil Adha ke, ataupun sebab waktu qabliyah zuhur ke, ba'diyah zuhur ke. Sebab zuhur ni dia ada 2, qabliyah dan ba'diyah, maka kena takyinkan lah. Qabliyah contohnya. Kalau sebelum zuhur qabliyah. Kalau lepas zuhur ba'diyah. Kalau asar dia tak perlu sebut ba'diyah ataupun qabliyah, sebab dia ada 2, dia hanya ada qabliyah aja. Dia tak perlu tak payah nak dimention kan qabliyah ke ba'diyah. Cukup sembahyang saja ke sembahyang sunat asar pun cukup lah. Itu dia. Jadi ataupun sebagai contoh, aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat makmum kerana Allah. Baik, 2 rakaat makmum tu itu tambahan lah. 2 rakaat itu tambahan. Makmum pun tambahan kerana Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita sembahyang seorang tak payah benda ni lah. Ataupun sembahyang sunat gerhana bulan, atau aku sembahyang sunat hari raya Aidil Adha 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu semua tambahan. Ataupun sembahyang sunat fitrah, sunat Aidil Fitri. Baik, bagi sembahyang sunat mutlak, yang sembahyang sunat mutlak semata-mata sembahyang. Contoh apa sembahyang sunat mutlak ni? Sembahyang hajat, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat tahajud. Ini semua termasuk sembahyang sunat mutlak sebenarnya. Maknanya kalau kita takbir, kita niat macam mana? Iaitu sembahyang tidak mempunyai waktu dan sebab, maka niatnya memadai satu perkara, iaitu saja aku, iaitu qasad, nak mengerjakan sembahyang. Saja aku sembahyang, cukup dah sebenarnya. Maknanya kalau katakan malam,
Malam kita nak sembahyang taubat. Kita ambil sembahyang, Allahu Akbar saja ke sembahyang. Cukup dah tu. Tak payah mention pun tak sunat taubat tu. Kalau mention okey juga, tak ada masalah. Sebab itu termasuk dalam sembahyang sunat mutlak. Semata-mata sembahyang sunat. Saja ke sembahyang. Cukup dah. Itu maknanya dari segi hukum memadai, dari segi sah niat tu maksudnya. Nak tambah saja aku sembahyang sunat taubat tak apa, sembahyang sunat tahajud tak apa. Cuma tahajud ni memang dia sembahyang yang kena buat, yang boleh dibuat selepas tidur. Maknanya malam kita tidur baru terbangun. Itu boleh nama tahajud. Kalau kita tak tidur maka tak dapatlah sunat tahajud. Itu tahajud dari segitulah. Tapi niatnya sama aja saja aku sembahyang. Nak sembahyang berapa banyak terpulang. 2, 8, berpuluh terpulang. Itu atas ke apa nama ni, pilihan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Baik, kalau musannif rahimahullah taala disunat melafazkan niat dengan lidah sebelum takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Kalau musannif berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati yang berqadar mandiri rahimahullah taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala. Nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Baik. Dan seperti mengumpat. Dan seperti mengumpat. Dan apa? Dan di antara perkara-perkara yang dilarang. Sebab kita balik pada, kita rujuk pada yang atas balik. Jadi, hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia lidah kerananya, kerana barang tu. Daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti, yang pertama dia beri contoh seperti berdusta, kita dah bahaskan, berdusta. Kemudian yang ni, dan seperti mengumpat. Itu dia balik cerita. Jadi kalau kita mengaji nahwu, ni dia katakan ataf. Ataf ni makna balik cerita yang sebelumnya. Seperti mengumpat. Makna mengumpat ni termasuklah perkataan yang dilarang. Mengumpat. Apa makna mengumpat? Takrifnya iaitu menyebut engkau, yang dikatakan mengumpat tu ialah menyebut engkau akan saudara engkau. Nampak Dia gunakan menyebut tentang saudara supaya kita nerasa lah. Sebab yang memang biasa kita mengumpat ni saudara-saudara kita pun, saudara-saudara sama iman, saudara-saudara sama Islam, saudara-saudara sama jemaah. Itu yang biasa kita umpat. Iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan dengan ucapan yang benci saudara kita tu akan perkataan jika didengarnya. Jika didengarnya. Maknanya kita cakap belakang tentang seseorang. Dan perkataan tu kalau dia dengar kat depan dia memang dia tak suka. Itu dia katakan mengumpat. Kalau depan-depan dia kita cakap, depan-depan dia kita kata si Mamat ni bukan boleh pakai, depan-depan dia, itu bukan mengumpat, itu nama mengutuk. Itu nama mengutuk. Kalau kita maki dia, itu nama memaki, kan? Itu nama maki atau mengutuk. Itu masuk bab lain lah. Itu ada bab lain pula. Jadi yang ni adalah maknanya cakap, orang kata cakap yang kita bercakap pada orang lain. Bercakap dengan orang lain. Dan bila perkataan tu, kalaulah sampai pada dia, perkataan tu memang dia tak suka. Dia akan benci perkataan tu. Maka itu yang dikatakan mengumpat. Kalau orang kata, saya tak mengumpat, Ustaz, saya cakap benar. Cakap benar tu lah mengumpat. Contohnya kita kata pada orang lain, dia ni tak boleh pakai lah
Dia ni apa nama ni, muka begini, hidung begini, kita cakap benda yang betul tentang orang tu. Itu nama mengumpat lah. Kalau kita cakap benda yang tak betul, contohnya si A ni dia tak buat perkara ni. Kita kata si A dialah mencuri ni, dialah yang mencuri, dialah yang makan, yang apa buat kerja ni. Padahal tu benda tak betul. Itu dah bukan mengumpat, itu masuk bab bab namimah namanya. Maknanya kita dah bukan namimah, kita masuk bab fitnah lah. Dalam bahasa Melayu fitnah, maknanya cakap sesuatu berbohong. Kita berbohong pada dia. Lebih tepat berbohong. Berbohong terhadap orang tu. Itu dah lain lah. Itu lagi dah masuk double lah tu. Berbohong satu, kemudian kita cakap sesuatu yang kalau dengar dia tak suka. Maknanya dah dua. Kalau kita cakap benda yang benar, katakanlah kita cakap dengan seseorang lain, cakap benda yang benar tentang orang tu, maka dosa berbohong tu tak ada, tapi dosa mengumpat dia ada. Bahawasanya mengumpat, maka iaitu mengumpat ni haram dengan ijma' ulama. Dengan ijma' ulama. Apa maksud ijma' ulama ni? Maknanya begini. Hukum haram kan dalam fiqh ni kan, kalau kita belajar fiqh kan dia ada apa yang haram, yang makruh, yang harus, yang sunat dan juga yang halal ataupun yang wajib ataupun yang halal kan. Jadi maknanya ulama ni dia nak mengeluarkan hukum-hukum begini, dia akan rujuk pada Quran, dia akan rujuk pada hadis-hadis. Jadi dalam Al-Quran tak ada sebut mengumpat ni ialah haram contohnya. Dia tak sebut pun, tak ada ayat Quran kata mengumpat ialah haram. Tak ada. Tapi dalam Quran ada menyebut tentang menjauhi mengumpat. Contohnya kan, maknanya perintah menjauhi mengumpat ni. Ataupun perintah melarang mengumpat dalam bentuk larangan. Dalam bentuk larangan dari segi bahasa Arab ni dikatakan bentuk nahi lah. Dalam bentuk nahi. Jadi ulama kaji ayat-ayat ni, kaji hadis-hadis tentang mengumpat ni, maka dia simpulkan ini hukumnya haram. Walaupun perkataan haram tu tak ada dalam ayat Quran, tak ada dalam hadis tersebut haram, tak ada. Tapi kesimpulan ulama, dan ulama ni pula ialah ijma'. Ijma' ni maknanya perhimpunan ulama zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman kan, maknanya ulama semasa, maknanya mereka dah kaji semua Al-Quran hadis ni, maka dia simpulkan hukumnya haram. Walaupun dalam Quran tak sebut bermula mengumpat itu haram, tak ada. Itu yang kita kena faham. Yang dikatakan haram dengan ijma' ulama. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu, iaitu para ulama, bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Dosa besar. Ini pun ijma' ulama juga. Berdasar kajian ayat Quran, kajian hadis, ancaman-ancaman yang disebut dalam hadis, ancaman-ancaman yang disebut dalam Al-Quran, maka disimpulkan ini dosa besar. Maksud dosa besar ni bukan maknanya ada perbuatan ini dosa kecil, ini dosa besar, itu lain. Itu lain. Maksud dosa besar ni dia termasuk di kalangan dosa-dosa yang dikatakan dosa besar. Dosa-dosa besar. Membunuh, mencuri, berzina, minum arak, berjudi, itu termasuknya ialah mengumpat. Maknanya beratlah. Ini rumusan daripada para ulama. Kerana barang yang datang, yakni nas-nas yang datang daripada Al-Quran dan juga yang datang daripada hadis-hadis, padanya, yakni pada membicarakan mengumpat ni, daripada beberapa janji seksa yang bersekatan. Maknanya ancaman-ancaman yang disebut dalam Al-Quran, ancaman-ancaman yang disebut dalam hadis tentang dosa mengumpat ni, dalam bentuk ancaman yang berat sebenarnya. Ya, ancaman yang berat. Kalau disebut tentang seksaan yang bersangatan, nak menunjukkan ini dosa besar. Nak menunjukkan ini dosa besar. Seperti mana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann, inna ba'daz-zanni ismun, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh,
wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baik. Maknanya, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkanlah oleh kamu akan banyak daripada sangkaan lah, iaitu sangka yang jahat, sangkaan yang jahat. Maknanya Allah Ta'ala menyuruh supaya menjauhi sangkaan jahat, su'zon. Kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Maknanya ada juga sangkaan yang dibenarkan. Ada. Itu yang katakan husnuzon. Zon juga. Husnuzon itu boleh. Yang tak boleh ni ialah yang su'zon, yang sangka jahat ni. Ini dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Wala tajassasu. Jangan mengintai-ngintai, mencari-cari aib manusia. Dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Tengok ayat dia. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jadi kita lihat wala. La tu ialah la nahi. La nahi makna la melarang. Apa yang dilarang? Yaghtab, mengumpat ba'dukum oleh sebahagian kamu ba'da, sebahagian yang lain. Jadi ayat ni la yaghtab ni bentuk larangan. Cuma dalam Quran ni kita kena ingat bila sebut larangan, dia ada dua bentuk larangan. Ada larangan yang dikatakan larangan haram. Ada yang kedua ialah larangan yang bersifat sunat, bersifat makruh. Kita bacalah dalam Quran ke dalam hadis-hadis ke, kita akan nampak banyak disebut larangan-larangan. Dalam hadis pun menyebut larangan. Nabi melarang minum air contohnya berdiri kan. Larangan. Tapi timbul persoalan. Larangan ni larangan jenis apa? Larangan haram ke? Haram ni bila dibuat berdosa, ataupun larangan yang bersifat makruh. Larangan juga, tapi bersifat makruh. Maknanya, kalau buat tak berdosa, kalau ditinggal dapat pahala. Itu dikatakan larangan, tapi bersifat makruh. Jadi dalam konteks ayat ni lah, wala yaghtab ba'dukum ba'da ni, larangan ni larangan bersifat haram ke ataupun bersifat makruh. Maka dilihat ayat selepasnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa maknanya? Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia seorang kamu tu daging saudaranya, makan daging saudara pada ketika mati. Mudah cakapnya, makan mayat, makan jenazah saudara sendiri. Maknanya larangan mengumpat tu diibaratkan sebagai bila mengumpat seseorang saudara tu ibarat kita makan daging jenazah dia, makan daging mayatnya. Bukan makan daging hidup, makan daging yang dah mati. Jadi di sini yang ulama bahaskan. Maknanya kalau begini tahap Allah Taala gambarkan besarnya kesalahan ataupun dosa mengumpat tu yang dikaitkan dalam ayat ni, maka ini suatu perbuatan yang cukup besar dosanya. Dan begitulah juga dengan berdasarkan kajian-kajian hadis-hadis yang lain yang mengancam tentang perbuatan mengumpat. Kita akan baca nanti bawah nanti. Jadi itu yang ijma' ulama memutuskan dosa mengumpat ini dosa besar. Dosa besar yang kena dijauhi. Wattaqullah, dan takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Maknanya dalam nak menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah ni, dalam konteks ayat ni lebih merupakan larangan, melarang memerintah supaya menjauhi zon, melarang daripada mengintip-intip kesalahan orang, dan juga mengumpat. Maka semua ni hanya boleh dijunjung dengan apa? Dengan takwa. Wattaqullah, maknanya takutlah oleh kamu akan Allah, bertakwalah kamu pada Allah. Kenapa? Innallaha tawwabur rahim. Bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Maknanya sebenarnya walaupun ini larangan, maknanya kalau manusia melakukan juga, tetap Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa orang yang tahu kesalahannya dan mengakui, menyesal dengan kesalahannya dan meninggalkan kesalahan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Rahim Allah Ta'ala ni besok ke akhirat, Allah Ta'ala sangat penyayang bagi orang-orang yang beriman dan juga yang bertaubat.
Okey. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibni Abi Dunya. Abi Dunya tu daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Jabir dan Abu Sa'id ini sahabat Nabi lah. Berkata keduanya, Jabir dan Abu Sa'id, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahib. Baik, artinya arti hadis ni, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Asyaddu minaz zina. Nampak? Jadi, asyaddu minaz zina ni ialah bersangatan besar dosanya lah. Besar kesalahannya daripada berzina. Jadi, zina kini kita tahu dia adalah dosa besar. Jadi, dosa ghibah ni, dosa ghibah ni ataupun bahasa kita ni ngumpat lah. Ghibah dalam bahasa Arab. Ghibah ni lebih teruk daripada, lebih dahsyat daripada dosa zina. Ini yang maka dirumuskan mengumpat ni termasuk dosa-dosa besar. Jangan buat main dalam bab ni. Dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi ditanya oleh sahabat, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Maknanya macam mana boleh mengumpat tu lebih besar dosa daripada zina? Kata orang tanya Nabi lah. Bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya seseorang lelaki terkadang berzina ia. Seorang lelaki itu dia berzina dan taubat ia. Lalu dia bertaubat. Maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Taubat berzina ni maknanya ni dosa besar. Dosa besar pun Allah Ta'ala boleh terima taubat. Syarat taubat nasuha. Taubat yang benar-benar tulus. Benar-benar jujur. Benar-benar sungguh-sungguh. Apa caranya? Rukun taubat yang pertama mesti an-nadmu. Iaitu menyesal. Mesti menyesal. Menyesal. Dan dia kata, dia menyesal kerana apa? Kerana dia takutkan Allah. Kerana dia tahu ini kesalahan pada Allah. Bukan menyesal kerana yang lain. Ada juga orang menyesal kerana yang lain. Contohnya, dia taubat. Kenapa taubat? Dah tua-tua ni Ustaz, kita taubatlah. Dia bertaubat kerana tua. Tak jadi. Maknanya kalau katakan dia masih muda, dia tak taubatlah. Dia taubat kerana dah tua. Dah pencen-pencen Ustaz, kita taubatlah. Duduk kat masjid, nampaklah. Kerana dah pencen, baru nak taubat. Masa tak pencen tu, tiba-tiba kau disambung kerja balik ke, dia tak jadi nak taubat lah. Taubat kerana apa? Taubat kerana takut bini contohnya. Bini belater kan, belater, takut kat bini, maka dia kata, aku taubat lah, tak nak buat lagi. Itu pun tak dikira taubat. Sebab taubat ni mestilah penyesalan kerana Allah. Kerana tahu itu kesalahan pada Allah Ta'ala. Itu namanya rukun taubat yang pertama, an-nadmu, menyesal. Yang kedua, dia mesti berazam untuk tinggalkan perkara itu. Jangan fikir dalam hati je, jangan reserve. Ni kalau taubat ni tak dapat buat lagi ni, itu jangan. Sebab memang susah nak tinggalkan benda maksiat. Benda maksiat ni lazat, lazat pada nafsu. Jadi jangan ada reserve kat hati. Kena kata apa, kena tinggalkan. Kena tinggalkan langsung. Jangan rasa nak lagi benda itu. Dan yang ketiga, mestilah menunaikan apa-apa yang tertinggal, sembahyang tertinggal, puasa tertinggal, sebagainya, kena qada lah. Dan yang keempat, kalaulah melibatkan dosa pada manusia, kena minta maaf pada dia. Jadi yang sekarang ni, dalam kes berzina, dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertaubat daripada zina ni pun maknanya taubat sungguh-sungguh lah. Jangan taubat tak nak buat zina tapi tak sembahyang pula. Ada juga taubat tak nak berzina, taubat tak nak minum arak lagi, taubat tak nak isap dadah, tapi tak sembahyang. Itu tak nama taubat. Taubat ni maknanya dia kena keseluruhan. Kalau dia tinggalkan zina, dia kena tinggalkan seluruh dosa-dosa besar. Tinggalkan. Termasuk meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang termasuk dosa besar. Jadi, kena balik pada sembahyang lah. Jadi salah kalau orang kata dia taubat, tapi sembahyang pun tidak.
Itu kena, sebab itulah taubat dia kena belajar. InsyaAllah dalam kitab ni kita akan belajar detail tentang taubat. Baik. Jadi terkadang berzina seorang tu dan taubat ia maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya, dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya bagi orang yang mengumpat oleh orang yang diumpatnya. Maknanya dosa dia ialah dosa dia tu, dosa mengumpat tu diampuni kalaulah dia, maknanya diampuni oleh orang yang mengumpat. Katakanlah orang yang kena umpat ni kan, dia buat statement dalam Facebook apa, saya dah ampunkan dosa semua orang yang mengumpat saya itu alhamdulillah lah, settle lah kan. Tak ada masalah. Kalau katakan tiba-tiba kita mengumpat orang banyak, orang tu mati pula, macam mana? Jadi ulama mengatakan kalau dah begitu, dah tak jumpa orang tu atau susah nak jumpa dah, maka kita kenalah banyak-banyak minta ampun pada Allah untuk orang itu. Satu, minta ampun pada Allah, ya Allah, minta pada Allah mengampuni dosa orang itu. Dan kita sendiri pun kenalah banyak-banyak beramal. Kukuk besok ke akhirat, kepada masyarakat jumpa balik, dan dia nak dakwa-dakwi, dia nak balik, kita kena bayar balik lah dengan amalan kita kan. Bimbang-bimbang amalan kita tak banyak, besok dosa dia pula kita tanggung. Itu yang kita takut. Sebab itulah, maka oleh kerana itulah kenalah menyesal kat dunia lagi, jangan menyesal di akhirat. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala, dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik, wal'iyadzubillah, wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim.